Sebenarnya kontroversi yang timbul dari ekoran daripada filem Mak Kilau ni sebenarnya adalah sesuatu yang sihat. Cuma masalahnya kadang-kadang kita melanggar batas-batas kesantunan bila berbincang dan juga melontarkan pandangan-pandangan dalam media sosial. Dan kadang-kadang memang mudah untuk contohnya saya bagi contoh yang paling dekat adalah apa yang berlaku semalam, di mana kita mengadakan forum melibatkan beberapa ahli panel, dan kata-kata pandangan saya itu sudah diolah sedemikian rupa untuk menimbulkan sensasi oleh wartawan. Saya mengatakan kononnya filem ini inaccurate, tidak tepat. Dan saya tak ingat saya menggunakan perkataan tersebut. Cuma ada satu aspek dalam filem itu yang saya rasa ada kelompangan yang penerbit sengaja ataupun terpaksa menutupnya ataupun tidak memaparkannya atas sebab-sebab yang kita sudah maklum, sensitiviti dan sebagainya. Saya menyebutkannya di situ, tetapi kemudian dijadikan tajuk berita. Dan mengatakan saya sebagai academician mendakwa filem ini tidak tepat, inaccurate dalam bahasa Inggerisnya. Dan seperti biasalah akan berlakulah lontaran-lontaran kencaman dan sebagainya. Cuma saya nak beritahu dekat sini, genre ataupun filem Mak Kilau tu adalah sesuatu yang sangat sihat, dan perlu diperbanyakkan lagi genre yang seperti itu, kerana banyak lagi tokoh-tokoh sejarah yang patut kita paparkan. Sejak daripada kurun ke-19 pun banyak tokoh sejarah yang dilupakan, contohnya macam Tok Janggut, kemudian Datuk Si Amang Gagap, Abdul Kahar bin Mukmin, kemudian Datuk Bahaman sendiri yang diulas oleh sarjana-sarjana sejarah, yang menyebabkan saya terpaksa stood my ground malam tadi untuk membersihkan nama beliau, sebab dia dikatakan, bahkan semua tokoh-tokoh pejuang menentang penjajah ni dikatakan mereka ini bangkit kerana menolak cukai ataupun tidak bersetuju dengan pampasan yang diberikan. Ini adalah bagi saya satu tomahan yang berat, sebab bagi siapa pun, setiap manusia, ianya adalah tabi'i, satu sifat universal. Apabila tanah airnya diceroboh, dia akan bangkit, dia akan bangkit untuk mempertahankan tanah airnya walaupun dengan mengorbankan jiwa raganya. Cuba bayangkan, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau sanggup menghilangkan diri, menukar identiti, setelah diburu selama setahun 1895-1896. Kemudian mereka meneruskan kehidupan sebagai seorang yang tidak dikenali. Akhirnya mereka, Mat Kilau contohnya, memunculkan dirinya pada tahun 1969. 70 tahun dia hilang. Dihilang kerana apa? Kerana adalah beberapa cabaran-cabaran yang kita sendiri tak dapat nak rasakan sebab kita tak berada di tengah-tengah medan perjuangan tu. Dengan bahkan keluarga dia sendiri tidak mengetahui di mana mereka berada dan siapakah identiti mereka. Dan kalau kita baca bagaimana Mat Kilau dan rakan-rakan pejuangnya, contohnya beliau muncul dengan nama Mat Kelantan, Mat Kelantan. Kemudian dia berjumpa dengan seorang lagi pejuang, Mat Siam. Bayangkan umur mereka itu sudah mencecah 130 tahun semua, dan jumpa dengan Mat Munah. Mat Munah ni sudah berumur 96 tahun, dan beliau inilah yang membantu melindungi Mak Kilau dan juga ayahnya Tok Gajah, sewaktu mereka diburu oleh Hugh Clifford waktu tu. Jadi kita tengok bagaimana pertemuan itu begitu menyayat hati. Kalau kita baca laporan yang keluar dalam akhbar, berita ni sangat besar impak dia, terutama di Pantai Timur, Terengganu dan Pahang. Tapi saya rasa mungkin di Lembah Kelang tidak begitu besar kesan dia, mungkin sebab masa itu kita baru saja selesai daripada peristiwa 13 Mei, Mageran dan juga perubahan Perdana Menteri. Jadi dia macam seolah-olah menutup
berita itu. Cuma itulah. Selepas ini mungkin perlu diperbanyakkan macam saudara Azlan sebut tadi, Dul Zaid, ya, satu kadang-kadang generasi hari ini mungkin tak pernah dengar pun nama ni, ya. Mungkin ada yang dengar tapi tak tahu siapa mereka, ya, dan tak tahu konteks perjuangan mereka. Abdul Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Kupaloh yang membantu Mak Kilau, semua ni perlu kita paparkan, ya. Dan cabaran pada hari ini adalah perbanyakkan lagi genre ini, ya. Seperti jiran kita di seberang, ya, yang menghasilkan filem-filem sejarah seperti Guru Besar Umat Ini, kemudian Sang Pencerah, ya, Mata Hati Mata Pena berkaitan dengan Raja Ali Haji dan sebagainya. Satu lepas satu mereka keluarkan filem-filem. Jadi insya-Allah kalau kita bersedia untuk melabur, dia punya pulangan bukan saja dalam bentuk keuntungan, tetapi boleh membantu membina satu generasi yang akan menjadikan sejarah ini sebagai panduan untuk melalui masa hadapan yang semakin mencabar. Kalau kita lihat perjuangan Mak Kilau tu adalah menentang penjajah, dan kita juga kena berani, kita kena berani utarakan bahawa Mak Kilau bukan sahaja berhadapan dengan penjajah tetapi dari kalangan establishment. Maksud establishment saya ni, saya maksudkan establishment adalah kerajaan negeri Pahang sendiri, ya. Kerajaan negeri Pahang itu kita tak boleh nafikan, dan kita jangan terlalu sensitif. Seperti yang saya katakan malam tadi, kita tidak boleh ubah pelaku-pelaku sejarah, tetapi kita boleh ubah masa depan, ya, dengan mengambil iktibar dan pelajaran, ya. So dalam konteks hari ini, apakah cabaran yang kita hadapi? Ialah kita berhadapan dengan satu sistem yang korup contohnya. Dan sistem yang korup ini dilindungi dan juga dipertahankan oleh golongan-golongan yang mempunyai tapak-tapak kuasa tanpa menyebut siapakah mereka ini. So pendekatan kita ialah kita mengajak semua untuk melakukan pengislahan. Dan dalam konteks forum kita pada ini, hijrah, ya. Siapa pun mereka ini, daripada rakyat yang paling bawah sehinggalah strata kepimpinan yang paling tinggi, mari kita bersama-sama ubah, ya. Ubah cara hidup kita, dan yang paling penting, cara hidup kita itu perlu kita ubah dengan mengubah pemikiran kita. Hijrahkan, ya. Hijrahkan cara kita berfikir, ya, supaya tabiat-tabiat yang jelas, ya, salah, yang jelas melanggar tata susila yang terkandung dalam rukun negara kita tu, perlu kita tinggalkan, ya, dan mula membina satu budaya yang sejahtera, ya, yang bersama-sama, ya, membina negara ini. Jadi itulah dia. Bagi saya filem Mak Kilau ni sekarang menimbulkan banyak kontroversi. Untuk mengurangkan kontroversi ini ialah perbanyakkan lagi genre filem-filem sejarah ini. Bermakna dekat situ kita memerlukan dana. Tapi kalau adalah jutawan orang yang mempunyai kemampuan untuk melabur, ya. Contohnya macam Studio Mutiara yang menghasilkan filem Mak Kilau. Jadi jangan bimbang, ya. Sudah wujud satu momentum, ya. Masyarakat memang menanti-nanti apakah filem sejarah yang berikutnya, dengan syarat kita mengambil secara positif pandangan-pandangan dilontarkan oleh masyarakat untuk memperbaiki mutu persembahan dan juga sinematografi, dan juga memelihara jalan cerita. Ya, tidak ada masalah fiksyen. Memang semua filem-filem sejarah ada fiksyen. Tidak ada filem sejarah yang tidak ada fiksyen, ya. Sama dihasilkan oleh Hollywood, apatah lagi Bollywood. Dan juga filem-filem dihasilkan oleh negara China. Semuanya adalah gabungan di antara fakta, facts, dan juga fiksyen. Dia bukan satu dokumentari. Itu kita boleh excuse, ya, penerbit filem memasukkan unsur-unsur drama dan sebagainya. Tapi yang paling penting ialah jaga jalan cerita itu. Tidak ada di sana unsur-unsur penyelewengan sejarah dengan menutup kebenaran. Contohnya, kita faham filem Mak Kilau pun ada kelompangan. Kerana apa? Kerana untuk
menjaga sensitiviti tertentu. Tapi kita harap semua komuniti dekat negara kita ni, contohnya macam masyarakat Sikh yang merasa yang terasa dengan penampilan askar-askar Sikh, jangan bimbang sebab itu adalah hakikat sejarah. Memang tentera Sikh lah yang dihantar untuk membantu British menghadapi penentangan orang Melayu, bukan saja di Pahang tapi di Negeri Sembilan, di Perak, di Selangor, kemudian di Kelantan dan sebagainya. Semasa Perang Dunia Kedua saja kita tengok tentera Sikh sebenarnya meliputi 60% daripada tentera India British. Selain daripada itu Dogras, banyak lagi Rajput. Tapi Sikh memang memainkan peranan itu. Saya dah ulas panjang dalam Facebook dan juga dalam ulasan saya pada malam tadi. Jangan terasa hati sebab itu adalah fakta sejarah, fakta sejarah. Dan saya yakin kita sudah matang, penampilan tentera Sikh dalam filem-filem itu sedikit pun tidak menimbulkan kebencian, hatred, dan sama juga macam filem-filem yang kita saksikan di luar negara, macam filem yang berkaitan dengan perang dengan Indian, contohnya Custer's Last Stand ataupun The Last of the Mohicans, digambarkan menurut perspektif sejarah. Itu tidak menimbulkan sebarang ketegangan antara masyarakat indigenous dari Indian dengan the white settlers, orang kulit putih, sebab dia adalah satu pemaparan sejarah, satu pengkayaan sejarah, satu pembentangan sejarah yang kita lihat macam Saudara Izwan sebut pada hari ini. Kalau kita tanya anak-anak sekolah, ianya satu subjek yang membosankan. Ini satu kaedah atau satu pendekatan untuk menimbulkan kembali dengan memaparkan aksi-aksi dengan karya-karya sejarah angkat di layar perak, supaya suatu sejarah yang dibaca dan dengan hambar tu akan dilihat dari perspektif yang lebih menarik, yang mengujakan dan akan melahirkan insan-insan seperti Saudara Azlan yang sangat committed untuk menemui tapak-tapak warisan. Terima kasih kita ucapkan, tidak ramai orang yang boleh melakukan seperti beliau, yang memerlukan kekuatan, dan kekuatan itu beliau dah sebut tadi pada kita, dengan membina jaringan, membina silaturahim, dengan membina suatu komuniti yang bersama-sama berusaha untuk melestarikan tapak-tapak warisan. Penemuan batu-batu Aceh ini sangat penting, dan kalau ianya dapat dipetakan dan kemudian diwartakan sebagai tapak warisan, ini adalah satu amal jariah yang cukup besar, yang sangat berguna untuk membina jati diri umat Islam di negara ini khususnya, dan juga untuk menimbulkan suatu keterikatan antara kita dan generasi sebelumnya yang telah menyumbang dan telah berkorban, bahkan menumpahkan darah, seperti yang Saudara Azlan sebut, demi menegakkan muruah bangsa dan juga atas cinta kepada watan ini daripada pencerobohan dan juga pendudukan daripada kuasa-kuasa asing. Itulah input dari saya, Saudara Azlan. Minta maaf panjang sikit, sebab saya dah ulas filem Mak Kilau ni dalam banyak forum, dan saya positif terhadapnya. Cuma malam tadi bila dipetik saya mengatakan filem ni tidak accurate dan dijadikan tajuk, itu menjadi polemik yang kalau baca kita pun tak apalah, kita kena kental lah berhadapan dengan jabatan netizen ni, sebab memang banyak salah faham, banyak salah tafsiran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hamizi atas pencerahan itu. Jadi kurangnya merungkai dan telah pun menjadi sejarah, tapi yalah, kita kena buat pilihan dan memahami dengan konteks yang jelas lah, jangan kita ambil separuh-separuh kan.